Okey, kita dah buat dah sedikit, kita dah cover dah sedikit tentang macam mana nak plot graph dan menyelesaikan persamaan serentak lah basically antara di antara persamaan trigonometri dengan persamaan linear. Tetapi dalam contoh yang lalu kita ada persamaan serentak di antara persamaan trigonometri dan juga persamaan warna hijau ni. Saya dah lupa dah nama dia. Reciprocal punya function. Dalam bahasa Inggeris ni reciprocal function. Saya tak ingat dalam bahasa Melayu dia apa dia. Dan apa yang kita cover di kelas yang lalu tu sangat penting. Jadi saya nak reiterate dengan kita buatlah latihan. Nombor 1 ni mungkin saya tak boleh nak cover dalam kelas ni kerana kalau kita buat soalan nombor 1 ni habis 1,5 jam kelas hari ni habis untuk buat soalan nombor 1 saja. Tapi yang nombor 2, okey, nombor 2, 3, 4 ni penting. Sebab apa? Sebab nombor 3 dan nombor 4 ni adalah contoh-contoh soalan yang selalu keluar dalam SPM. Nombor 3 dan nombor 4. Jadi saya nak pastikan semua pun tahu macam mana nak buat graf ni, macam mana nak menyelesaikan persamaan serentak tu. Okay, melalui graf. Kita bukan nak selesaikan persamaan serentak tu, tapi kita nak cari bilangan penyelesaiannya saja. Bilangan penyelesaiannya saja. Kita tidak pun akan menyelesaikan persamaan serentak tu sendiri. Itu dia punya format untuk SPM. Okay, with that said, saya nak tanya, ada siapa yang ada buat soalan homework tak? Nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 1 tadi Amal kata dia dah buat 1A. Yang lain ada tak yang buat nombor 1? Saya baru sampai soalan 2. Okey, baru sampai. Okey. Soalan nombor 2 ada siapa dah mula? Saya dah siap lah. Saya dah siap sampai nombor 2 je. Ulia dah siap. Okey, Ulia kalau dah siap, Ulia boleh try lukis nombor 3. Ulia kata tadi? Explain. Ulia you. Cikgu nombor 3. Ulia Okey, Ulia pergi snap gambar tu, hantar pada grup. Okey? Dan Ulia boleh cuba soalan nombor 3. Kalau mungkin tengok ni sebab saya akan letakkan soalan nombor 2 pada skrin. Ulia tengok buku teks untuk soalan nombor 3 ni. Tengok dalam buku teks. Apa benda yang nak dilakarkan tu. Sebab sama saja. Latihan kendiri 6.5 soalan nombor 3. Memang saya ambil dari buku teks kan. Okey, jadi saya nak semua buat nombor 2 sekarang. Kecuali Ulia lah. Ulia dah buat nombor 3. Okey, boleh? Get ready? Kita ambil masa sikit lah. Bukan sikit. Ambil masa yang banyak jugalah untuk 3 soalan ni. 2, 3 dan 4 ni akan mengambil masa. Tapi penting sangat untuk saya nak gauge pemahaman. Sebab kalau ada masalah, saya nak kena spend masa lagi untuk menerangkannya. Okey, Ulia dah hantar dah. Okey, Ulia, nice job. Betul jawapan tu. Graf tu. Very nicely done. Very good. Ya, dia step by step lagi. Very good. Okey, harap-harap semua dah salin dah soalan ni. Saya nak pergi ambil jawapan Ulia, nak paste dalam slide ni sekejap ya. Boleh ke? Okay. There you go. Alright, we are back. Dah dapat you. Dah dapat dah? Dapat you. Okay, good. Hantar dekat grup. Lukisan saya buruk tak apa je. Apa dia? Lukisannya buruk tak apa you. Tak apa, asalkan ada makna. Sekejap you. Okay, lepas hantar tu boleh buat soalan nombor 3. Okay,
Okay, saya dah dapat dah Megat punya jawapan. Saya rasa Megat punya lukisan ada sedikit silap. Okay, Megat Ya cikgu. Megat ada 3 lukisan kat situ kan. Mula sekali sin 2x sekejap saya tunjuk lah. Saya tunjuk sekejap Maaf cikgu, saya pun pada pening ni. It's okay, tak apa. Yang penting belajar. Sekejap saya tunjuk sini. Okay, sekejap. Okay. The first part dah betul dah. The first part dah betul dah. Okay, sin 2x macam ni rupa ni. Memang betul sebab ada 2 kitaran untuk julat 0 sampai 2 pi. Kemudian dah buat negatif negatif 2 sin 2x modulus. Ini dah betul dah. Okay, ini pun dah betul dah. Kemudian dia campur satu. Tapi campur satu ni sepatutnya graf ni diangkat 1 unit. Tapi ini paksi X kan, sepatutnya dia sampai 1 sini lah. Nampak tak? Nampak cikgu, saya tak perasan dia. Ini magnitude dia 2 kan. Bila dia angkat 1 maknanya dia sampai ke atas lah. Dia sampai ke atas. Saya terambil yang bawah je. Ambil yang bawah saja, yang atas lupa. Okay. Itu mistake sajalah tu. Tapi pastikan boleh buat betul sebab nanti hilang markah ni. Risau macam ni tak dapat markah langsung ni, bukan hilang markah, risau tak dapat markah langsung. Maaf. Careless mistake, yes. Amar dengan Akil kalau dah siap tolong bagi tahu dan hantar ke grup. Amar Akil siapa? Megat boleh tengok buku teks, tengok soalan nombor 3. Cuba buat. Cikgu, saya dah siap cikgu. Siapa tu, Amar ke Akil? Amar. Okey, hantar kat grup Dah cikgu. Dah, alright. Okey. Betul lah tu. Yes. Yes, betul. Yes, betul. Very good. Akil ni. Okey. Rasanya semua orang pun faham kot ni. Okey, mungkin saya nak lakar ke sini untuk benefit orang ramai lah yang tengok YouTube video ni. Kita mulakan dengan sin 2x. Okey, sin 2x. Sin 2x ni ada kitarannya 2. Kitarannya 2, colornya pi radian. Jadi kita mulakan dengan mana dia? Okey, sebab 1 unit ada 2 kitaran, so dia jadi macam ni. Itu 1 kitaran, 2 kitaran, 3 kitaran. 2 kitaran, 1 kitaran dan 2 kitaran. Alright. Kemudian itu sin 2x. Kemudian kita moduluskan dia. Apabila dimoduluskan dia jadi, saya deletekan pula, dimoduluskan dia jadi begini. Modulus dia jadi macam ni. Ini apa dia? Ini adalah y bersama dengan sin modulus sin 2x. Okey? Okey, next. Bila kita menegatifkan dia, tengok negatif 2 sin 2x. Okey, saya nak deletekan balik tu. Negatif sin 2x. Bermakna sekarang ni dia punya magnitude dah jadi 2, tetapi dia dah jadi negatif sebab dia negatif. Jadi sebegini. Okey.
Itu adalah y bersama dengan negatif 2 sin 2x. Kalau kita tambah 1 pula. Tambah 1. Okey, akhir dah hantar lah. Tambah 1 maknanya apa? Kita anjakkan dia 1 lah. 1 unit ke atas. Jadi saya anjakkan saja. Begitu bentuk dia. Alright. Okay, kita tengok sekejap. Akil. Ya, betul itu. Betul itu. Amar macam mana Amar? Boleh buat tak Amar? Soalan 2 cikgu. Ya, nombor 2. Saya dah siap lah cikgu. Dah siap dah? Hantarlah. Hantar cikgu. Tadi dia Amar punya dia. Oh, tadi Amar punya. Oh, Akil lah. Saya dengan Akil dah hantar dah cikgu. Oh, dah hantar dah? Mana dia? Oh, Oh, ni dia. I see. Oh, ni yang saya terbalikkan tadi. I see, semua dah siap dah. Okay, good. Okay, semua dah ada. Alright, Megat pun dah tahu dah dia punya mistake dekat mana. Okay, let's do number 3. Let's do number 3 ya. Alright. Nombor 3 kata apa? Pada paksi yang sama, lakarkan graf fungsi y bersama dengan 3/2 cos 3x. Dan y bersama dengan x per pi tambah 1. Bagi julat x antara 0 dan pi per 2. Seterusnya nyatakan bilangan penyelesaian untuk 3 cos 3x. Sama dengan 2x per pi tambah 2. Bagi julat yang sama. Cuba buat tu. In the meantime, saya nak copy sekejap saya punya satah yang saya buat kat sini. Mudah kerja saya sikit. Ulia dah siap. Okey. Okey, Ulia punya jawapan ada silap sikit Ulia. Cuba tengok boleh kat mana silapnya tu. Okey, sementara yang lain pun tengah mencuba. Ada silap sedikit. Tengok betul-betul tu itu cos 3 theta. Cos 3 theta maknanya ada 3 kitaran 3 kitaran cos 3x cos 3x ada 3 kitaran. Sekiranya x tu di antara x 0 dan 2 pi. Okey. Ada 3 kitaran. Tetapi sekarang ni dia punya julat dia sampai pi per 2 saja. So, kalau dah pi per 2 saja, cos 3x ni ada berapa kitaran kan? Ada berapa kitaran? Untuk julat sampai pi per 2 saja. Cikgu, saya agak boleh tengok baca soalan ni. Apa sekali lagi Megat, apa dia? Saya agak boleh baca soalan dia. Dah blank dah. Saya cuba fikir lagi. Cuba tengok kat sini persoalan saya. Yang nombor 2 ni mungkin tak penting sangat lah. Ni. Cos 3x kan ada 3 kitaran kan kalau dalam julat 2 pi kan. Ya cikgu. Jadi color dia berapa? Color dia. Cuba fikir kat situ. Di situ ada link. Remember bentuk cosine cosine punya graf dia bentuk macam ni tau. Kalau ini satu kitaran Ini satu kitaran.
Ini 2 pi 2 pi. Ini pi per 2, ini pula 3 pi per 2. Ini bentuk satu kitaran. Tapi sekarang ni dia 3x bukan cos x tapi cos 3x. Jadi berapa dia punya color? Think along that line. Okay, by the way saya nak cerita sikit lah color ni tadi. 3 kitaran dalam 2 pi. So dia punya color ialah 2 pi per 3. Itu dia punya color. Maknanya dalam 2 pi per 3 ni ada satu kitaran penuh. Okay, you should use that information untuk melakarkan graf tu. Ulia macam mana Ulia? Sebab nampaknya macam Ulia sebenarnya dah boleh buat dah sebenarnya, tapi ada sedikit kekeliruan saja. Apa yang saya silap macam tu? Saya pun Apa dia? apa yang saya silap? Okey. Cuba tengok bentuk graf yang saya buat kat sini ni. Ini adalah satu kitaran. Dan cuba comparekan dengan bentuk yang Ulia lukis. Macam mana bentuk dia? Ya, saya bawa keluarkan Ulia punya jawapan. Sekejap. Finish. Okey, ini Ulia punya jawapan. Alright, Ulia ada bubuh sini sampai 2 per 3 pi. 2 per 3, betul lah 2 per 3 pi. Ini dia punya dia punya color. Tapi Ulianya bentuk macam ni tau. Ini adalah macam separuh saja. Ini separuh kitaran saja. Okey, untuk 2 per 3 pi. Sebenarnya bentuk dia macam ni. Nampak tak Ulia? Oh, nampak cikgu. Itu bentuk dia. Tapi ini untuk apa kata tu? Ini untuk sampai 2 per 3. 2 pi per 3. Tapi dia nak sampai pi per 2 saja tau. Jadi kena cut somewhere. Dekat mana nak cut tu? Okey, bukan bentuk macam ni Okey, Ulia dah hantar. Ada sesuatu yang kurang tepat tu Ulia. Okay, dia punya apa nama tu? Dia punya amplitude 3 per 2 tau. Ulia nampak macam try nak lukis satu kitaran dalam pi per 2. Sebenarnya bukan satu kitaran yang sampai pi per 2. Dia ada 3 suku kitaran. Ada yang tak kena tu. Ahmad dengan Akil macam mana? Ada progress tak? Saya agak keliru sikit cikgu. Dalam lukis ni. Okey, setakat yang saya cerita ni tadi, color dia 2 per 3 ni ada bagi apa-apa erti tak? Ada apa-apa bagi bantuan tak? 2 pi per 3 ni color dia. Ada cikgu. Why don't you just start doing satu kitaran pada 2 pi 3. Kemudian cut it out. Sebab kita nak sampai pi per 2 saja. Buat satu kitaran sampai 2 pi per 3. Kemudian tolakkan sedikit. Padamkan sedikit sampai pi per 2. Kemudian we are done. Remember, dia punya amplitude adalah 3 per 2. Okay. Amplitude dia diberi di sini 3 per 2. Okay, Ulia dah buat revision. Macam tu cikgu. Apa dia? Saya betulkan sikit. Okey. Ulia, sekejap saya tengok. Oh. Ada yang tak kena lagi tu Ulia.
Dekat belah kanan sekali tu tak kena. Dekat belah kanan sekali tu tak kena. Bentuk satu kitaran. Oh, Ulia ada hantar. Ulia hantar. Sekejap Sebelum tu nak tengok Ulia punya jawapan sekejap. Baru betul Ulia. Baru betul. Yes, okay, very good. Baru betul. Okay, jadi ada berapa bilangan penyelesaian tu, Ulia? Ada tulis ke sini? 1 je. Ada satu saja, yes, exactly. Okay, Ulia boleh tengok buku teks, tengok buat nombor 4 pula. Megat macam mana? Masih tersangkut lagi ke Megat? Saya perlukan penerangan dari cikgu. Okay. Okay, macam ni lah. For the sake of time lah. Okay, cuba tengok betul-betul di sini. Allah Akbar. Sekejap. Okay. Saya dah katakan tadi, dia punya colour berapa? Dia punya colour dia ialah 2 pi. 2 pi per 3. Bermakna, untuk colour ini, kita ada satu kitaran yang komplit. Okay, saya buatlah kat sini. Dia punya amplitude 3/2, okay? Jadi dia bermula dari sini. Bola sini, dia pergi ke sini. Okay. Saya buat satu kitaran penuh Sampai situ. Ini satu kitaran penuh, betul tak? Sebab color dia 2/3. Ni color dia. Okay, setakat itu boleh faham tak, Megat? Amar. Okay. Dia faham kan? Boleh cikgu. Tapi kita nak sampai pi per 2 saja. Kita nak sampai sini saja. Yang lain tu tak mau. So apa buat apa? Delete lah. Siap lah. Inilah jawapan dia. So untuk sampai ke 3/2 ni, dia ada 3 suku kitaran. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4 kitaran lagi. Jadi 3/4 kitaran. Dia tak cukup satu kitaran. Tidak cukup satu kitaran. Okey, dah dapat tu, buatlah satu graf lagi. Graf ini pula. Macam ni nak tahu buat garisan tu? Garisan lurus ke garisan apa tu? Okay, cuba Dan dari situ kita boleh cari bilangan penyelesaian. Untuk garis lengkung kosin tu saya dah lukis kat situ dah. Buat garisan lurus saja. Garis lurus dah boleh lukis. Garis lurus ni tak susah sangat tau. Garis lurus ni macam ni bentuk dia. Y bersama dengan X per pi tambah 1. Ini dia bentuk dia macam mana. Ini Y bersama dengan MX tambah C ni. M adalah keturunan, C adalah dia punya intercept, Y intercept. Dalam bahasa Melayu dia. Pintasan. Apa dia? Pintasan Y. Pintasan Y. Okey. Pintasan Y. Itu dia punya pintasan Y. Jadi kita tahu dia bermula daripada 1. Jadi 1 lebih kurang kat sini sama lah. Okey. Maknanya X bersama dengan 0, Y bersama dengan 1. So sekarang ni dia punya last point dia X bersama dengan pi per 2. Jadi Y bersama dengan berapa? Letakkanlah. Pi per 2 bagi dengan pi tambah 1. Jadi 1/2 tambah 1 iaitu 3/2. Tak susah. Dekat sini. Tadi sambungkan. Kita dapatlah garisan macam tu. Garisan lurus. Okey, dapat tak gambar rajah macam tu? Kita labelkan kita punya graf tu. Dan ini pula Y sama dengan X per pi tambah 1. Megat, Akil, Amar dapat tak graf macam tu?
Okay, saya buat guna. Dapat tak? Macam tu untuk dia. Siap. Okay, sebab kita dah lama sangat ni. Lagi 15 minit je lagi. Okay. Saya nak tunjukkan ni lah penyelesaian dia semua. Graf dia sama macam ni rupanya. Okay, Uli ada hantar soalan jawapan nombor 4 dah. Cuba tengok ya. Saya delete ni dululah. Kita ada graf Y bersama dengan 3/2 cosine 3x dan juga Y bersama dengan X per pi tambah 1. Tapi yang dia minta penyelesaian ni apa dia? Iaitu 3 cosine 3x sama dengan 2x per pi tambah 2. Okey, jadi dia ada sedikit perbezaan daripada kita punya persamaan ni. Apa yang kita boleh buat ialah kita nak bagi sama macam dua graf ni atas ni. Jadi kita bahagikan dengan 2. Bahagikan dengan 2. Jadi kita bagilah 2. Bahagi 2. So jadi apa? Jadi 3/2 cosine 3x sama dengan x per pi tambah 1. Okey, boleh dapat tak? Boleh ikut tak so far? Bermakna kita Boleh. bermakna ini sekarang ni adalah diwakili oleh garisan lurus yang kita lukis sekejap tadi. Dan yang keduanya 3/2 cos 3x sama pula dengan persamaan untuk garis lengkung. Garisan cosine yang baru kita buat. Jadi berapa bilangan penyelesaian? Bilangan penyelesaian ialah di mana dua garisan itu bertemu di sini. Ada satu saja bilangan penyelesaian dia. Okey. Bilangan penyelesaian ialah 1. Itu saja jawapan dia. So kalau dapat lukis graf ni dan dapat menyatakan bilangan penyelesaian dia dengan semua ni sekali kena workout workout semua itu sekali, kita akan dapat markah penuh. Okey, ada soalan tak untuk soalan nombor 3 ni? Saya tengah memahami juga. Okey. Sejauh itu. Cuba faham betul-betul tu sebab kita tak banyak masa dah, sebab kita dah spend banyak masa dah. Kita ada nombor 4 je lagi kita nak kena buat. Nombor 4 pun lebih kurang macam ni juga, dan soalan ni memang selalu keluar SPM. So pastikan boleh buat ni semua. Nanti lepas kelas ni pun boleh tengok video ni semula, tengok pastikan betul-betul boleh buat. Dan buatlah soalan latihan yang lain yang saya tak bagi pun buatlah, cubalah buat. Sebab penting ni. Okey, Cikgu. Ya. Soalan saya lain sikit cikgu. Lain. Kalau dalam SPM selalu soalan macam ni berapa markah? Soalan macam ni dalam SPM apa? Berapa markah cikgu selalunya? Markah tu saya tak pastilah. Saya kena tengok balik soalan-soalan SPM lama. Masalahnya apa tau? Soalan SPM lama tu KBSM tau. Dan korang ni KSSM. Saya tak pasti examination pun ada tukar format atau tidak. Jadi ada banyak ketidakpastian tentang exam SPM korang ni. Tapi ini antara soalan yang susah lah. Kemungkinan dia akan keluar paper 2. Tapi tak mustahil untuk dia keluar paper 1. Tapi saya rasa agak-agak paper 2 lah ni. Sebab dia ambil masa yang lama nak menyelesaikannya. Sebab dia melibatkan lakaran graf lagi. Enough for me to say that soalan ni kerap keluar. Saya rasa paling kurang pun satu soalan mesti keluarnya dalam exam korang nanti. Pastikan faham. Pastikan tahu macam mana nak buat.
Okey, kalau dah okey Megat, boleh bagi tahu saya dah okey, saya boleh flash nombor 4 nya soalan. Okey cikgu. Okey dah ya. Ada apa yang lain siapa lagi nak tanya soalan? Saya tak ada soalan lagi. Okey, kita cuba nombor 4. Kita ada lebih kurang 15 minit saja lagi. Okey, ni dia nombor 4. Tentukan bilangan penyelesaian bagi X tolak 2 pi modulus cos 2X bersama dengan kosong. Ini dia kena, ini bukan, dia tak bagi tahu pun persamaan apa pun nak guna nak buat lakaran graf ni. Sekarang ni dia bagi persamaan tu saja, korang kena fikirkan apa benda graf yang nak dilukis ni, yang nak dilakarkan ni. Julat dah diberi dah antara kosong dengan pi. Ini jadi lebih susah. Soalan nombor 3 antara 4 ni mesti keluar punya salah satu. Mungkin satu soalan. Saya nak tengok penyelesaian Ulia sekejap. Okey. X per 2 pi. Okey, boleh. X per 2 pi. Okey, wonderful job Ulia. Betul jawapannya tu. So, bilangan penyelesaian 4. Yes. Betul. Bilangan penyelesaian ada 4. Betul. So, Ulia dah dapat jawapan dah soalan nombor 4 ni. Nice job Mulia. So ini antara soalan yang sukar nak dijawab lah dalam trigonometri. Ada lagi ni trigonometri ni. Lepas ni pun ada satu lagi topik dalam trigonometri yang agak susah juga. Saya akan ajar tu next class. Benda yang susah juga. Tentang identity trigonometry. Okey, Ulia dah siap. Yang 3 lagi tolong buat. Kalau tersangkut betul-betul tersangkut tak boleh cari jalan, tanya saya apa benda yang tersangkutnya tu. Supaya saya boleh tolong clearkan yang tersangkut tu. Jangan dibiarkan macam tu saja. Okey, saya nak tanya sekarang, graf apa yang patut kita lukis? Graf apa yang patut kita lakarkan? Siapa dah dapat? Kita kena buat 2 graf sini. 2 graf pada satu katas yang sama. Tak dapat lagi? Apa graf yang perlu kita lakarkan? Graf cos. Apa? Y bersama dengan? Cos apa? Modulus cos 2x. Modulus cos 2x. Macam ni Satu lagi? Satu lagi? Satu Y sama dengan X per
per 2 pi. X per 2 pi. 2 pi. Yes, betul. So ni dua graf yang kita perlu lukiskan. Dan dia punya persilangan tu adalah penyelesaian kepada persamaan dia minta tu. Tak susah sangat sebenarnya. Cuba tengok ya. Dia nak X tolak 2 pi modulus cos 2X sama dengan kosong. Okey, kalaulah kita bawa ke kanan ke semua ni, dia jadi apa? Dia akan jadi X bersama dengan 2 pi modulus cos 2X. Alah, bukan 2 pi ni, 2X ya. Tak betul tu, 2X. Okey, tetapi kita tak suka ni. Okey, kita tak suka tu. Jadi kita bagikanlah dengan bagikan dengan 2 pi. Jadi X per 2 pi bersama dengan cos 2X. Modulus cos 2X. Jadi kita lukislah. Lakarkan Y bersama dengan modulus cos 2X. Dan juga Y bersama dengan X per 2 pi. Okey. Ini salah satu cara dia lah. Satu lagi, sedikit saja bezanya. Di step yang ini, kita jangan bagi dengan 2 pi, tapi kita bagi dengan pi saja. Ini pun boleh juga. So, dia akan jadi X per pi bersama dengan 2 modulus cos 2X. Ini pun boleh juga. Sama saja penyelesaian dia. Hanya graf dia berbeza, itu saja. Maknanya, kalau skrin ni macam ni, dia akan jadi graf Y bersama dengan 2 modulus cos 2X dan juga Y bersama dengan X per pi. Macam tu saja. Kita teruskan. Sementara tu saya nak copy saya punya satakat test. Sekejap, mana dia? Ini dia. Okey. Tengok ni cos 2X bermakna dia punya color berapa? Color dia berapa? Siapa boleh tahu apa dia punya color dia? Alhamdulillah. Berapa color dia? Pi per 2. Color dia pi per 2? Bukan. Baik. Pi, okey. Kita kena ambil 360 ataupun 2 pi radian. Ini satu kitaran dia. Bagikan dengan nilai B. 2 ni. Bagi dengan 2 iaitu pi. Jadi itu dia punya satu color. Untuk cosine 2X. So kalau kita nak lukis cosine 2X sampai pi sini, maknanya dia punya garisan dia punya curve dia akan jadi macam ni. Okey, lebih kurang lah. Saya ambil 2 cosine 2X macam ni bentuk dia. Tetapi dia modulus kan. Kalau dia modulus kan, maknanya dia tak ada negatif. Jadi beginilah. Jadi macam tu. Kau dah lukislah pula garisan lurus tu. Okay, ini saya dah banyak nak bagi tahu jawapan dah ni. So mungkin saya akan bagi homework lain lah supaya korang dapat praktis di rumah tanpa gangguan saya. Ni saya banyak ganggu ni sebab saya nak kejar masa. Okay, garisan lurus macam mana? Dia punya pintasan Y berapa? Pintasan Y berapa dia? Kosong. Bermakna dia start dari sini. Okey, kalau X bersama dengan pi, Y bersama dengan
Pi per pi. 1. 1/2. Ataupun 1/2 lah. Okey. Kalau korang guna graf ni 1/2. Tapi saya guna graf ini jadi 1. Macam saya 1 lah sini. Tak kisahlah, hanya skala dia lain saja. So di situlah untuk saya. So saya lukiskan satu garisan lurus. Macam tu. So ada berapa banyak penyelesaian itu tu? Ada berapa banyak? 4 cikgu. 4 cikgu. 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bilangan penyelesaian. Ada 4. Jadi ini dapat markah penuh. Okey, nampaknya soalan yang ini ni ramai masih ada masalah lah. Nanti saya cuba korek-korek. Mungkin dalam textbook pun ada lagi soalan yang sebegini. Mungkin saya akan bagikan untuk kerja rumah untuk korang semua. Saya tengok Ulia punya jawapan betul. Okey, Ulia punya jawapan dah betul lah ni. Ni boleh tengok sendirilah. Grafnya pun cantik. Dia guna skala 1, saya guna 2. Dia guna 1, dah okey dah. Betul semua lakaran dah betul. Dan nombor solution dia penyelesaian dia ada 4. So dah betul lah tu. Nice job. Okey. Jadi setakat itu saja untuk kelas hari ini. Okey. Saya akan sambung selepas topik ini. Ada satu lagi topik yang berat lagi untuk trigonometri. Berat lagi ya. Trigonometri memang yang berat. Iaitu identiti asas trigonometri. Kita akan belajar ini. Kita akan belajar benda ni. Benda ni pun boleh mengelirukan. Benda ni pun boleh mengelirukan. Ini hanya 3 saja identiti asas yang utama. Ada banyak lagi identiti trigonometri. Semuanya kita kena faham. Kalau tak ingat pun tak mengapa, asalkan kita faham. Sebab kalau tak ingat pun nanti identiti asas tu ada dalam kertas peperiksaan. Kita boleh refer always kat dalam kertas peperiksaan tu. Tapi saya nak korang faham. Bukan setakat hafal tapi faham. Kalau tak hafal tak mengapa. Asalkan faham macam mana nak dapat tu. Okey? Dan soalan-soalan identiti asas ni memang mencabar. Okey, jadi kita akan cover identiti asas the next class. In the meantime saya akan cari soalan-soalan nak bagi korang praktis. Macam mana nak melakarkan graf dan mencari bilangan penyelesaian. Sangat-sangat penting. Diorang kena tahu macam mana nak buat. So, ada apa nak tanya tak sebelum kita bersurai? Ataupun nak komen, feedback apa-apa? Tak ada cik. Saya tak pasti nak tanya apa. Tak ada kan? Susah soalan sebab ni. Soalan. Dia pening pada Memang saya dah cakap awal-awal lah, trigonometri ni topik yang berat dan susah. Dia itulah pembezaan, pengamiran, fungsi trigonometri. Ini 3 ni memang power punya. Okey. Kemudian yang menggunakan kebat ni pula, apa soalan topik apa tu? Ni apa nama, pilih atur dan gabungan, dan juga apa nama topik selepas tu, Allah lupa dah topik dia yang kita baru belajar juga, kita yang lepas, bab yang lepas. Itu semua topik-topik yang susah lah untuk matematik tambahan. Yang topik belah form 4 ni kebanyakan dia manageable, yang mudah-mudah. Okey. Pembezaan, pengamiran, trigonometri ni yang top 3 yang paling susah. Okey, so kita akan belajar itu. Saya akan bagi insya-Allah saya cari nanti, cubalah buat latihan tu. Pastikan kau boleh buat lakaran dia dan mencari bilangan penyelesaian. Soalan ni mesti keluar punyalah. Mesti keluar punya. Okey, itu sajalah ya. Assalamualaikum and all the best to you. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Pening. Okey. Susah Terima kasih cikgu. cikgu. Okay, bye-bye.